Assalamualaikum, saya Nufara Ain binti Sabri. Nombor matrik saya H21A 2400. Saya ingin membentangkan tentang sinopsis filem ini. Hassan Kadam adalah seorang pemula masakan yang sangat berbakat dan sebahagian besarnya ia hanya belajar sendiri. Apabila dia dan keluarganya berpindah dari negara asal mereka iaitu India dan menetap di sebuah perkampungan Perancis yang menarik, mereka memutuskan untuk membuka sebuah kedai makanan India. Walau bagaimanapun, Madam Mallory, pemilik sebuah restoran terkenal hanya 100 kaki jauh dari kedai mereka. Beliau membantah keras kerana keluarganya membuka kedai dekat dengan kedainya. Oleh itu, perang meletus antara kedua-dua pertubuhan itu. Assalamualaikum, nama saya Nur Adrada binti Badrul Syam, nombor matrik H21A2925. Dalam ontologi filem The 100 Food Journey berkaitan dengan keramahan dalam beberapa cara. Filem ini menceritakan kisah sebuah keluarga India yang membuka sebuah restoran di sebuah kampung kecil di Perancis yang terletak hanya 100 kaki di seberang jalan dari sebuah restoran Perancis yang berprestij. Berikut adalah beberapa elemen utama ontologi filem yang berkaitan dengan hospitality. Yang pertama adalah pertukaran budaya. Filem ini meneroka pertembungan dan keharmonian akhirnya antara budaya India dan Perancis melalui media makanan dan keramahan. Keluarga India membawa tradisi masakan mereka yang kaya ke kampung Perancis dan memperkenalkan penduduk tempatan kepada rasa dan rempah yang baru. Pertukaran budaya ini adalah aspek penting dalam keramahan kerana melibatkan, menyambut dan merangkul adat dan tradisi yang berbeza. Filem tersebut dilihat apabila pembukaan restoran yang bertemakan budaya India di negara Perancis ditentangi oleh pengusaha restoran Perancis serta kekurangan pelanggan di sana. Apabila bapa kepada Hassan menggunakan ideanya serta strategi dengan memakai pemakaian tradisional India serta menu makanan India dapat menjadikan ramai pelanggan di sana ingin mencuba masakan mereka. Filem ini juga menunjukkan Hassan terpaksa menggunakan wine dalam masakannya supaya masakan tersebut mempunyai rasa yang memuaskan kepada pelanggan. Dalam pertemuan Hassan dan Marguerite iaitu chef pakar dalam penghasilan sos, mendapat kata-kata yang positif kerana Hassan berkebolehan dalam membuat 5 jenis sos Perancis iaitu sos tomato, velouté, hollandaise, espagnole dan bechamel. Adalah seni kulinari. Sektor hospitality sering bercampur dengan seni memasak dan The 100 Food Journey memaparkan perjalanan kulinari sebagai watak utama. Filem ini mempamerkan semangat, kreativiti dan dedikasi yang digunakan untuk menyediakan hidangan yang indah. Kedua-dua restoran India dan Perancis dalam filem ini berusaha untuk memberikan pengalaman makan yang tidak dapat dilupakan, menekankan pentingnya seni kulinari dalam bidang hospitality. Berdasarkan filem tersebut, bakat Hassan yang mahir dalam ilmu masakan menjadikan beliau menjadi seorang chef yang terkenal. Sebagai contoh, Hassan telah mendapat dan menerima tawaran yang bekerja di sebuah restoran yang terkemuka. Madam Mallory yang merupakan pengusaha restoran mewah yang amat cerewet telah jatuh hati dengan masakan Hassan, iaitu masakan Virgin West Truffle yang menggunakan resepi lama. Yang ketiga adalah mendorong kepada prinsip Rabbani bersepadu. Dalam filem ini, bapa kepada Hassan hampir tidak boleh dipanggil seorang Muslim yang taat, tetapi beliau cuba untuk sentiasa dekat dengan Tuhan dengan memberi makanan kepada orang miskin seminggu sekali. Bapa saudara Hassan sering memberitahunya bahawa Tuhan memberi dan mengambil dan wasiatnya dinyatakan pada masa yang tepat. Okey, yang seterusnya yang keempat, persaingan dan kerjasama. Filem ini meneroka dinamik persaingan dan kerjasama dalam industri hospitality. Kedudukan yang dekat dengan restoran India dengan restoran Perancis mewujudkan persaingan. Pada mulanya didorong oleh ego dan kebanggaan. Walau bagaimanapun, seiring dengan perkembangan cerita, watak-watak menyedari nilai kerjasama dan mula bekerjasama, menggabungkan kekuatan unik mereka untuk mencipta sesuatu yang luar biasa. Ini menekankan penting persaingan dan kerjasama yang sihat dalam usaha mencapai kecemerlangan dalam sektor hospitality. Antara contoh yang terdapat dalam filem ialah perbalahan antara Madam Mallory, berusaha restoran Perancis dengan Hassan, membuat mereka ingin bersaing antara satu sama lain kerana terdapat perbezaan agama, pangkat serta warna kulit yang berbeza. Seterusnya, salah seorang pekerja Madam Mallory telah diberhentikan kerja disebabkan pekerja tersebut bersama kuncunya ia telah menconteng dan membakar kedai milik keluarga Hassan kerana ingin menjatuhkan perniagaan mereka.
Kerjasama antara Hasan dan ahli keluarganya dalam menubuhkan restoran bersama-sama memberikan impak yang positif kepada mereka supaya perniagaan mereka maju. Pergaduhan di antara restoran Maisan Mumbai dan restoran mewah di Sui Ferrer membuatkan Madam Mallory sengaja membeli bahan-bahan basah sehingga tiada stok menyebabkan restoran Maisan Mumbai terpaksa lambat membuka restoran. Kemudian yang kelima, perhubungan dan perhubungan pribadi. Filem ini menekankan kepentingan perhubungan dan perhubungan pribadi dalam konteks keramahan. Watak utama membentuk ikatan antara satu sama lain dan dengan pelanggan yang mereka layani. Mereka memahami bahawa hospitality melampaui penyediaan makanan dan perkhidmatan yang sangat baik. Ia melibatkan wujud suasana yang mesra di mana mereka berasa dihargai dan dijaga. Salah satu hubungan utama yang dalam filem adalah antara watak utama Hasan Khadam dan seorang sauce chef Perancis yang bernama Marguerite. Bila Hasan mula bekerja di restoran Perancis di seberang jalan, Marguerite pada mulanya melihat sebagai ancaman dan membenci kehadirannya. Namun ketika mereka berinteraksi dan bekerjasama, hubungan pribadi mula dibentuk. Metodologi yang terakhir adalah transformasi dan pertumbuhan. The 100 Foods Journey menggambarkan kuasa transformasi hospitality. Melalui interaksi mereka dengan keluarga India, watak-watak Perancis mengalami pertumbuhan pribadi, memperluas perspektif mereka dan menjadi lebih mudah menerima idea-idea baru. Filem ini menontonkan bagaimana keramahan yang boleh menjadi pemakin perubahan, pemupuk empati, pemahaman dan pembangunan pribadi. Okey, contoh dalam filem ini, Madam Mallory, pemilik restoran Perancis yang berprestasi pada mulanya melihat pembukaan restoran India di seberang jalan sebagai ancaman kepada reputasi penubuhannya. Dia mempunyai sifat cemburu yang kuat terhadap masakan India dan enggan mengakui nilainya. Walau bagaimanapun, semasa itu terungkap, Madam Mallory mengalami transformasi yang ketara menjadi lebih baik. Seterusnya ialah satu saat cemas pelakon bertragedi melanda restoran ini menyebabkan kebakaran yang meninggalkan sehingga mereka perlu meninggalkan perniagaan mereka yang dalam kebutuhan. Menyaksikan kemusnahan tersebut, Madam Mallory mengalami perubahan hati. Dia menyedari semangat dan dedikasi yang dimiliki oleh keluarga khadam tersebut, khadam Hasan, untuk dalam seni masakan mereka dan mengakui bakat mereka. Secara keseluruhan, filem The 100 Food Journey menerokai teknologi hospitality dengan memamerkan ketenaran budaya, seni kulinari, persaingan dan kerjasama, hubungan pribadi dan sifat transformatif industri hospitality. Assalamualaikum. Nama saya Nur Saida binti Ibrahim, matrik number H21B2534. Saya akan menerangkan tentang epistemologi dalam filem ini. Epistemologi adalah cabaran filsafat yang membincangkan sifat, asal-usul dan batasan pengetahuan. Pertama adalah ilmu empirikal. Elemen ilmu empirikal wujud dalam filem ini melalui pengalaman dan pemerhatian langsung terhadap makanan. Hasan mempelajari seni memasak melalui pengalaman praktikal yang melibatkan percubaan, kegagalan dan penyelidikan tentang bahan-bahan dan teknik kuliner. Dia menggunakan panca indera untuk menyelidik dan mengumpul data tentang cita rasa, tekstur dan prestasi hidangan. Contohnya, dia menyadari betapa pentingnya kesepadanan rasa dan sentuhan rasa dalam menyediakan hidangan yang sempurna. Selain itu, ilmu empirikal juga muncul melalui interaksi sosial dan pengamatan antara karakter yang wujud dalam filem ini. Misalnya, ketika keluarga Khadam membuka restoran mereka mengamati reaksi dan tanggapan pelanggan terhadap hidangan yang disajikan. Mereka belajar dari interaksi tersebut dan menyesuaikan menu mereka berdasarkan respon pelanggan. Ini menunjukkan bagaimana ilmu empirikal tidak hanya bergantung kepada pengalaman individu, tetapi juga melibatkan pengalaman kolektif dan pembelajaran dari orang lain. Yang kedua adalah ilmu rasional. Ilmu rasional dapat dilihat melalui pemikiran kritis dan logik yang digunakan oleh Hasan dan Madam Mallory dalam memahami prinsip-prinsip kuliner. Mereka berfikir secara analitikal dan menggunakan pengetahuan teorikal yang mereka peroleh dari pelajaran dan pengalaman sebelumnya untuk menyusun hidangan yang memenuhi kriteria estetika dan kualiti yang dihargai oleh industri restoran. Selain itu, ilmu rasional juga mendorong penelitian dan percubaan untuk memperluas pengetahuan. Dalam filem ini, Hasan dan karakter lain mengembangkan pengetahuan mereka melalui eksperimen dan pengamatan. Mereka mencuba berbagai teknik masak, mencari tahu bahan-bahan baru dan mengamati reaksi pelanggan terhadap hidangan mereka. Pendekatan ini didasarkan pada logika dan pengujian hipotesis untuk meningkatkan keahlian mereka dalam seni kuliner. Aliran Intuitionism. Salah satu babak dalam filem The 100 Food Journey di mana pengaruh institusi jelas adalah ketika Hasan menyediakan hidangan istimewa di restoran untuk Madam Mallory.
selepas latihan. Daripada mengikuti resepi yang ketat atau bergantung semata-mata pada teknik tradisional, Hassan menggunakan institusinya untuk mencipta hidangan yang unik dan inovatif. Dalam babak filem ini, Hassan dilihat bereksperimen dengan bahan-bahan yang berbeza, menggabungkan rasa yang tidak dijangka tetapi pelengkap sempurna. Dia mempercayai institusinya dan bergantung pada pemahaman mendalam tentang bahan dan interaksinya. Daripada mengikuti peraturan memasak konvensional, dia menggunakan institusinya untuk mencipta hidangan yang akan mengejutkan dan menggembirakan Puan Naluri. Institusi Hassan mendorongnya untuk mengambil risiko dan menolak sempadan masakan tradisional, mencipta karya agungan masakan yang mempamerkan visi seni dan kreativitinya. Babak filem itu meneralakan kepentingan gerah hati dalam dunia masakan dan bagaimana pengusahaan masakan sebenar memerlukan keseimbangan keupayaan teknikal dan keupayaan untuk mempercayai gerah hati dan menolak kemungkinan baharu ditekankan. Secara keseluruhannya, institusi boleh menjadi pemangkin kepada kreativiti dan inovasi dalam industri perhotelan atau hospitality. Orang yang terlibat bidang tertentu boleh belajar cara menggunakan kemahiran intuitif mereka untuk berfikir di luar kota, mencuba perisa dan teknik baharu serta mencipta produk unik. Dengan menggalakkan kemahiran intuitif dan mengambil risiko yang dikira, industri hospitality boleh terus berkembang dan memenuhi keperluan tetamu dengan pengalaman baharu dan menarik. Akhirnya adalah aliran kritisisme. Dalam pelbagai babak filem ini mempaparkan persaingan antara restoran India Keluarga Kadam dan restoran Perancis Madame Mallory. Persaingan ini menunjukkan pertembungan antara budaya timur dan barat serta pendekatan berbeza terhadap dunia masakan. Filem ini mengkritik persaingan yang boleh timbul dalam konteks globalisasi dan menonjolkan konflik budaya yang boleh timbul apabila nilai tradisional bertembung dengan kemodenan. Persaingan antara restoran India dan Perancis dalam filem ini menggambarkan konflik budaya yang boleh timbul dalam industri hospitality yang semakin global. Kritikan ini mencerminkan persaingan antara jenama dan gaya hotel yang berbeza serta perbezaan dalam cara melayani pelanggan daripada budaya yang berbeza. Dalam industri hospitality yang semakin berbilang budaya, ulasan sedemikian boleh memberi inspirasi kepada mereka dalam industri hospitality untuk menghargai dan memahami kepelbagaian budaya dalam penawaran mereka. Sekarang saya ingin membentangkan tentang arkeologi. Yang pertama sekali ialah optimisme. Walaupun telah mengalami pelbagai kekangan dan cabaran, Kadam tetap bersikap positif dengan membawa sekeluarganya untuk meneruskan kehidupan di Perancis. Pada masa yang sama, Kadam yakin masa depan cerah kerana walaupun dihalang oleh anak-anaknya untuk membuka restoran baru, dia tetap yakin restoran itu akan dijalankan dengan baik. Yang kedua ialah tidak berputus asa. Personaliti Chef Muda Hassan yang rendah hati dan tidak bersalah yang sentiasa bercuba. Dia mempunyai keinginan untuk belajar semua yang dia boleh untuk membuka mindanya. Walaupun dia malu pada satu ketika, tetapi dia tetap tidak berputus asa dan tidak mempersoalkan kemampuannya. Yang ketiga ialah percaya pada diri sendiri. Chef wanita muda, Margaret sangat mahir dan berbakat. Dia suka memasak tetapi dia cemburu dengan kemahiran dan bakat yang ada pada Hassan. Dia mencipta jurang antara mereka dan sentiasa cuba mengatasi kerana dia tidak cukup percaya pada dirinya sendiri. Nama saya ialah Wong Ho-Ying, membuka metrik H21A2749. Nilai seterusnya adalah profesional. Madame Mallory menganggap keluarga Kadam sebagai pesaing, malah mempunyai beberapa pertikaian dan tidak berpuas hati dengan mana-mana daripada mereka. Tetapi, akhirnya dia tetap menerima Hassan untuk memasuki restoran sebagai perantis. Ini menjadikan Hassan mempunyai pencapaian yang hebat. Nilai kelima adalah tidak berdisiplin. Jim Perrier tidak menjaga kelakuan diri sendiri dengan sengaja menimbulkan kebakaran di restoran Hassan, hanya disebabkan tidak berpuas hati dengan keluarga Hassan. Selain itu, dia sentiasa bertindak balas dengan meraup
muka atau menubuk perut dan kuali apabila menghadapi perkara yang tidak menyeronokkan. Rumusan tentang filem ini ialah pembukaan kedai oleh bapa Hasan memberikan banyak hikmah kepada keluarga mereka dan juga orang di sekelilingnya. Sebagai contoh, Hasan telah berjaya mengejar cita-citanya yang dia impikan, iaitu dia mendapat third Michelin star. Walaupun pada mulanya bapa dia tidak mengizinkan Hasan untuk berhijrah ke negara lain demi mengejar cita-citanya. Namun akhirnya bapa dia boleh menerima kejayaan beliau. Seterusnya, hubungan mereka dengan Madam Mallory kembali baik setelah mereka membuat perbincangan di antara mereka dengan profesional. Cadangan saya dalam filem yang dikaji ini dari konteks penerimaan budaya, mereka haruslah menerima kelainan budaya yang ada di dunia ini. Hal ini dikatakan demikian kerana jika kita menghormati budaya kaum lain, ianya akan menimbulkan rasa dihargai dalam diri individu tersebut. Oleh itu, jika perasaan dihargai itu wujud dalam diri, ianya tidak akan menimbulkan masalah seperti rasa tidak puas hati dan sebagainya. Sebagai contoh, Madam Mallory pada awalnya tidak boleh menerima kedatangan keluarga Kadam kerana keluarga mereka mahu membuka kedai masakan India. Hal ini kerana dia mengatakan kepada keluarga Kadam bahawa tekak orang Perancis tidak boleh menerima masakan India. Namun, Hasan telah membuktikan bahawa makanan India boleh diterima oleh warga Perancis. Oleh itu, sikap profesional dan keterbukaan dalam diri adalah elemen yang sangat penting dalam diri supaya tidak berlaku perselisihan faham.